Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kita di dalam kelas sejarah tahun 5 bersama Cikgu Bahiza. Baiklah, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai topik institusi Raja Payung Negara. Semoga semua murid telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa yang kita akan belajar dalam topik ini? Di dalam topik ini kita akan belajar yang pertama, kita akan memahami pengertian raja dan juga kerajaan. Yang kedua, kita akan mengenal pasti negeri-negeri di Malaysia yang masih lagi mengamalkan institusi raja dan juga gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri tersebut. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui dan memahami konsep wa'adat di antara raja dan juga rakyat. Raja berdaulat tonggak kerajaan. Apakah maksud raja dan kerajaan? Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang diperintah secara sah. Okey, jadi dekat sini keterangan dia ialah raja ni dia akan memerintah di bawah negeri naungan dia sahaja. Dia tidak sah memerintah di negeri yang lain atau negara yang lain yang bukan di bawah naungan dia. Itu yang dimaksudkan dengan kerajaan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini, kita akan perhatikan dahulu susun lapis masyarakat Melayu pada masa dahulu. Okey, jadi kita perhatikan di dalam hierarki sistem pemerintahan yang cikgu sertakan di dalam slide ini. Okey, jadi kedudukan yang tertinggi di dalam hierarki pemerintahan ialah raja, diikuti dengan bangsawan. Yang ketiga ialah rakyat jelata dan yang keempat ialah hamba. Okey, mari kita ikuti satu persatu bermula daripada hierarki yang tertinggi iaitu raja. Okey, raja dan sultan berada pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan. Okey, kemudian diikuti oleh bangsawan. Siapa bangsawan ini? Bangsawan pula terdiri daripada di kalangan orang yang berketurunan kerabat raja atau bukan kerabat raja. Kalau kita tengok cerita-cerita dahulu, golongan pembesar iaitu bendahara, temenggung, laksmana dan juga anak-anak raja, itulah yang dikira sebagai golongan bangsawan. Kemudian yang ketiga ialah rakyat jelata. Rakyat jelata ni ialah rakyat yang merdeka, yang bebas. Rakyat jelata ialah orang yang terdiri daripada rakyat biasa yang melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Antaranya ialah nelayan dan juga peladang. Dan yang terakhir sekali di dalam hierarki pemerintahan pada zaman dahulu ialah hamba. Hamba ni ada pelbagai jenis. Yang pertama ialah hamba yang terdiri daripada bekas tahanan perang. Yang kedua ialah hamba yang berhutang. Dan yang ketiga hamba turun-temurun, iaitu daripada datuk kepada ayah kepada cucu, semuanya adalah keturunan hamba. Okey, jadi pekerjaan hamba bagi mereka ni ialah keturunan yang diwarisi. Okey. Baiklah, mengapa ada gelaran raja pada masa dahulu dan pada masa kini dan mengapa wujudnya gelaran sultan? Okey, raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu satu masa dahulu. Jadi untuk kerajaan Melayu awal, kebanyakan mereka menggunakan gelaran raja. Kerajaan Melayu awal ni lebih awal daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lah. Jadi kebanyakan pemerintah mereka menggunakan gelaran raja. Namun begitu gelaran raja ini bertukar menjadi gelaran sultan setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu. Kemudian institusi raja ini merupakan identiti bagi negara kita. Ini kerana institusi raja ni terus diwarisi daripada zaman kerajaan Melayu awal sehingga ke hari ini. Dan inilah yang menjadi identiti negara kita. Terdapat negara-negara jiran kita ataupun negara luar daripada Asia Tenggara yang dahulunya mempunyai raja tetapi tidak lagi pada masa kini. Namun begitu, Malaysia masih lagi mengamalkan sistem pemerintahan
beraja. Jadi itulah yang menjadi identiti bagi negara Malaysia. Okey, jadi kalau orang sebut dia Malaysia, orang tahu Malaysia mempunyai raja ataupun sultan. Okey, seterusnya institusi raja ini merupakan satu warisan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara kita. Daripada dahulu, daripada datuk nenek moyang kita sehingga sekarang, jadi kita Malaysia ni masih lagi mempunyai institusi raja. Baiklah, di sini cikgu ada sertakan gambar peta Malaysia yang terdiri daripada 14 buah negeri termasuk dengan wilayah persekutuan. Jadi di antara 14 buah negeri ini terdapat 9 buah negeri yang masih lagi mengekalkan institusi beraja. Jadi kita akan tengok apakah negeri-negeri tersebut. Okey, baik, kita akan tengok negeri-negeri tersebut berada di dalam semenanjung Malaysia. Ini adalah peta semenanjung Malaysia di mana terdapat 9 buah negeri yang masih lagi mengekalkan institusi beraja. Okey, jadi kita tengok negeri yang paling utara terletak di semenanjung Malaysia iaitu negeri Perlis. Negeri Perlis masih lagi mengekalkan institusi beraja, diikuti dengan negeri Kedah, negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan, negeri Johor, negeri Pahang, Terengganu dan negeri Kelantan. Jadi 9 buah negeri ini masih lagi mengekalkan institusi beraja. Walaupun begitu, terdapat 2 buah negeri yang menggunakan gelaran yang berbeza daripada negeri-negeri lain. Jadi selepas ini kita akan tengok gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri yang masih lagi menamakan institusi beraja. Baiklah, kita akan masuk kepada topik payung negeriku. Raja atau sultan bagi setiap negeri. Okey, di sini kita bermula dari dengan negeri Perlis, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin yang menggunakan gelaran Raja Perlis. Kemudian diikuti dengan negeri Kedah, iaitu Sultan Badli Shah. Diikuti dengan negeri Perak, Sultan Nazrin Shah. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada negeri Selangor, negeri Sembilan dan negeri Johor. Okey, untuk Selangor, sultannya menggunakan gelaran sultan iaitu Sultan Sharafuddin, diikuti dengan negeri Sembilan iaitu Tuanku Mukhris yang menggunakan gelaran Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Manakala negeri Johor menggunakan gelaran sultan iaitu Sultan Ibrahim. Kemudian kita pergi kepada negeri Pahang, Terengganu dan juga negeri Kelantan. Negeri Pahang menggunakan gelaran sultan iaitu Al-Sultan Abdullah, manakala negeri Terengganu menggunakan gelaran sultan juga iaitu Sultan Mizan dan akhir sekali Sultan Kelantan iaitu Sultan Muhammad kelima. Baiklah, kita beralih kepada tajuk Raja ditaati dan dihormati. Okey, jadi sikap taat setia rakyat kepada raja ini telah terjalin sejak daripada zaman dahulu kala lagi berikutan dengan berlakunya konsep wa'adat. Jadi apa itu wa'adat? Wa'adat ialah perjanjian taat setia antara raja dan rakyat. Jadi perjanjian taat setia ataupun wa'adat ini berlaku daripada seorang raja dengan seorang rakyat. Jadi kita tengok apa dia perjanjian. Baik, dalam buku Sulatus Salatin, wa'adat ialah perjanjian taat setia yang termeterai yang berlaku di antara seorang raja dengan seorang rakyat pada masa lampau, pada masa dahulu. Berlakunya perjanjian di antara seorang raja dengan seorang rakyat. Siapakah raja tersebut dan siapakah rakyat tersebut? Jadi raja tersebut bernama Seri Tribuana, manakala rakyat tersebut bernama Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun ni merupakan seorang yang lebih berpengalaman, lebih tua lah, lebih berumur berbanding dengan Seri Tribuana, seorang raja muda ketika itu. Jadi apakah perjanjian yang berlaku di antara Seri Tribuana dan juga Demang Lebar Daun ini? Okey, wa'adat tersebut ataupun perjanjian tersebut mengandungi bahawa
rakyat berjanji akan taat setia kepada raja. Jadi apabila rakyat dah janji untuk taat setia kepada raja, maka raja pula akan memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Jadi itulah waadat yang berlaku di antara Seri Tribuana dan juga Demang Lebar Daun pada ketika itu, pada masa lampau lah. Okey. Jadi perjanjian itu, waadat itu dikekalkan sehingga sekarang. Perjanjian taat setia kepada raja tu masih lagi relevan dan kekal sehingga sekarang. Baiklah, apa kaitan waadat dan rukun negara? Jadi apabila negara kita merdeka sahaja, konsep waadat terus termaktub dalam prinsip kedua rukun negara. Jadi kita tengok waadat tu termaktub di dalam prinsip kedua rukun negara di mana? Di bahagian kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi ini berikutan daripada konsep waadat yang berlaku daripada dahulu sehingga sekarang. Baik, melalui waadat antara Seri Tribuana dan Demang Lebar Daun ini, maka lahirlah konsep daulat dan derhaka. Apa pula daulat? Apa pula derhaka? Okey, daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Jadi di dalam kerajaan itu, kuasa yang tertinggi terletak di tangan raja dan juga sultan. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, mempunyai sifat pribadi yang unggul dan kebijaksanaan yang tinggi untuk memerintah. Manakala derhaka pula, derhaka ini bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja ataupun sultan. Maksudnya rakyat tidak mahu melakukan sesuatu yang diperintah oleh raja ataupun sultan. Itu dianggap sebagai derhaka. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Baiklah, kesimpulannya, raja yang berdaulat dia akan memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa di dalam kerajaan naungannya. Manakala apabila raja berwibawa dan dapat memerintah dengan baik, rakyat akan dapat hidup aman dan sejahtera di bawah naungan baginda. Baiklah, sekian sahaja kelas sejarah tahun 5 untuk kali ini. Diharapkan semoga semua murid kekal bersemangat belajar walau apapun kekangan yang dihadapi, sehingga berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.